أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini dapat sama-sama dalam program bersama dengan penanti agama Islam, insya-Allah. InsyaAllah kita kongsikan bersama ini ceramah lah, insyaAllah, berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Ya. Seperti mana yang kita ketahui sekarang, kita anak-anak di sekolah telah memasuki tahun kedua dalam sistem pendidikan negara kita, belajar secara PDPR, insya-Allah. Walaupun belajar secara PDPR tidak bersemuka, sekejap saja kita bersemuka, insya-Allah Allah akan berikan ganjaran kepada kita setiap apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqnal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, surah yang saya bacakan tadi ialah surah Al-Alaq, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq ni, insya-Allah kita pernah dengarkan di sekolah agama, di mana Allah telah menitik beratkan bahawa Iqra, bacalah. Apa yang dimasukkan di sini ialah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Asas yang paling utama dalam hidup kita ialah berilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu itulah wajib bagi setiap orang muslim. Ini adalah kewajipan kita sebagai seorang Islam menuntut ilmu. Walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19, Kementerian Pendidikan Malaysia bersusah payah untuk memikirkan bagaimana guru-guru dapat menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Maka lahirnya lah PDPR. Secara PDPR tidak dapat bersemuka, insya-Allah kita dapat lagi belajar di rumah bersama dengan guru-guru melalui dengan pelbagai cara, dengan Google Meet, dengan WhatsApp, dengan Telegram dan sebagainya. Insya-Allah. Kalau kita perhatikan di sini, orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darjatnya. Sebab itulah Allah mewajibkan kita berilmu. Nak buat apa-apa pun tidak dapat tidak, la budda, tidak dapat tidak, kita mesti ada berilmu. Kita nak belajar, kita nak melakukan sesuatu perkara, mestilah kita ada ilmu. Sebagaimana Allah berfirman
dalam surah Al-Mujadalah. Sebagaimana maksudnya, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini adalah bukti bahawa orang yang berilmu itu Allah akan tingkatkan, Allah akan angkatkan darjatnya di akhirat nanti. Dan kalau kita perhatikan juga, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat ke-10. Ana mafhumnya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, yakni peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk golongan penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Allah tegaskan di sini bahawa orang yang berilmu akan terpelihara daripada memasuki neraka Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Jika tidak gunakan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi di yaumil mahsyar nanti, seperti tercantum dalam surah Al-Mulk tadi. Seterusnya kita tengok. Orang yang berilmu ini akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada surah Al-Fatir ayat 28, sebagaimana Allah berfirman, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa, dan haiwan-haiwan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ilmu itu. Seorang yang lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang yang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandungi dosa kerana dia memiliki pengetahuan dan kekuasaan. Dengan ilmulah dia dapat mengetahui akan bahaya kalau membuat ataupun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang berilmu, orang yang belajar di sekolah agama, di sekolah kebangsaan, telah dibekalkan ilmu yang cukup untuk mendepani bangsa depan kita, insya-Allah. Dan di antara pula yang ketiga ialah orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kita beruntung, kita orang Islam, apabila kita belajar, kita mendapat ilmu, kita amalkan, kita memperolehi pahala. Kalau orang bukan Islam, dia dapat ilmu sahaja di dunia. Tapi kita umat Islam bertuah sangat. Di dunia kita dapat, di akhirat lagi-lagi kita dapat manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 299 juga, sebagaimana Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, yakni kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikenakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia adalah benar-benar telah dianugerahkan kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Tu tengok Allah tegaskan, orang yang beriman dan berilmu memperolehi hikmah dan barakah daripada apa yang dia pelajari. Sebab apa? Kita anak-anak datang ke sekolah. Dulu kita datang ke sekolah. Mak ayah datang hantar kita ke sekolah, pergi balik, dan petangnya kita bersekolah di sekolah agama pula. Semuanya itu adalah ibadah buat kita. Bukan kita saja, ibu kita masak pagi bekalkan kita. Kita datang sekolah, dan sekarang kita berada di rumah sepenuhnya, insya-Allah sehingga bulan Disember nanti.
Kepayahan ayah dan ibu kita semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ganjaran yang besar kepada kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita yang menolong kita, menyediakan peralatan untuk PDPR di sekolah. Lebih-lebih lagi kita yang menuntut ilmu. Tengok Okey, seterusnya ganjaran yang keempat Allah berikan kepada orang yang berilmu ini, dimudahkan jalannya ke dalam masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bagaimana keutamaan ilmu di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahullallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana artinya sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Ya, betul. Kerana apabila orang yang berilmu, dia akan dekat dengan Allah. Sentiasa dekat dengan Allah. Dia baca Quran, dia solat 5 waktu, menunaikan suruhan-suruhan yang suruh oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya memudahkan dia untuk memasuki syurga Allah daripada mana-mana pintu yang dia suka, bergantung kepada amalan dia. Dan seterusnya yang kelima, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat kepada pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Ini disebutkan di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasati min sadaqah jariyah wa ilmun yunfa'u bihi waladin soleh yad'u lahu." Di mana maksudnya, artinya jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalan dia kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, doa anak soleh kepada kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Kita tengok. Allah, Nabi beritahu kepada kita, apabila kita meninggal dunia, maka terputuslah segala amalan kita kecuali 3 perkara. Iaitu yang pertama, sedekah jariah. Semasa kita hidup, kita rajin bersedekah. Bersedekah kepada fakir miskin, orang yang susah, orang yang memerlukan. Contohnya di musim COVID ini, ada keluarga kita yang susah di kampung, ada jiran kita yang susah, maka kita bersedekahlah. Itu akan menjadi amal jariah kepada kita. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kita contoh, kita insya-Allah kita belajar di sekolah rendah, insya-Allah di sekolah menengah, insya-Allah kita mendapat kejayaan, kita masuk universiti dan kita berjaya, dan apabila kita berjaya, kita manfaatkan ilmu yang kita ada kepada generasi yang akan datang. Contohnya kami guru-guru, walaupun dahulu tiada kesempatan untuk melanjutkan pelajaran di universiti, macam saya dulu di maktab perguruan saja, dengan ketabahan yang kita ada, begitu juga guru-guru yang lain di sekolah kita.
dapatlah kita melanjutkan pelajaran. Pada saya contohnya pada 2011 melanjutkan pelajaran, mengambil ijazah, alhamdulillah telah memperoleh ijazah. Sebenarnya bukan apa. Allah, Nabi dah tegaskan, tuntutlah ilmu itu dari buayan sehingga liang lahat. Ini betul lah kata Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu tak kira masa, tak kira waktu. Selagi kita mampu, selagi kita berupaya, selagi kita diberi kesempatan, maka kita tuntutlah ilmu. Dan berkat daripada usaha itu, kita berjaya dan dapat memanfaatkan ilmu yang kita ada untuk generasi kita yang akan datang. Dan yang ketiga tadi ialah doa anak yang soleh. Apabila kita berilmu, kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, insya-Allah kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh ni selalu mendoakan kepada kedua bapa kita. Walaupun ibu kita, ayah kita telah meninggal dunia, kita boleh mendoakan untuk kebaikan kedua bapa kita. InsyaAllah sampai doa kita. Anak yang soleh ni doanya sampai. InsyaAllah. Itu yang kelima. Dan seterusnya kita tengok banyak lagi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menuntut ilmu. Seperti mana saya ambil daripada kitab Zahratul Murid. Dalam kitab tersebut dia mengatakan bahawa orang yang belajar ilmu itu akan dapat memberi pertolongan kepada orang lain di akhirat nanti. Bahkan lagi kepada keluarga kita, kita dapat memberi pertolongan. Bukan pertolongan seperti syafaat Nabi tu. Kita lainnya. Tu kita berbeza sekali. Tapi Allah tegaskan orang yang berilmu itu dapat memberikan pertolongan kepada saudara dia yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menuntut ilmu, Allah memberikan ganjaran kepada kita 10,000 mahligai di dalam syurga Firdaus. Masya Allah. Sebagaimana yang kita tahu, syurga itu dia ada tingkat-tingkat dia. Dan di dalam dikatakan juga di Jannatul Khuldi, Allah berikan kita 10,000 dusung sebagai ganjaran di dalam syurga nanti. Bayangkanlah syurga sebesar-besar, sekecil-kecil surga inilah 10 kali besarnya di alam dunia ini. Masya Allah. Dan pada itu juga diberikan kita syurga Jannatul Ma'wa. Ya, ini Allah berikan ganjaran kepada kita orang yang berilmu 30,000 darjat. Masya Allah. Allah tegaskan tadi, orang yang beriman, Allah tingkatkan darjatnya. Ini bukti dia. Di dalam syurga, Allah tingkatkan lagi darjat kita. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, barang siapa yang menafkahkan, contohnya ayah ibu kita, dari kecil sehingga besar, sehingga sekarang, Allah, ibu bapa kita banyak menafkahkan wang ringgit untuk kita belajar. Masya Allah. Segala apa pengorbanan ibu bapa kita itu akan diberikan ganjaran yang amat banyak di dalam syurga nanti. Sebagaimana dalam kitab ini menceritakan, setiap
1 dirham. 1 dirham ni seumpama 1 ringgit lah. Setiap ringgit yang dibelanjakan oleh ibu, oleh ayah kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 dirham diberi ganjaran bidadari sebanyak bintang-bintang yang ada di langit dunia. Masya Allah, bayangkanlah, kita tak terkira bintang-bintang yang ada di langit. Dan seterusnya, malaikat-malaikat akan mendoakan kepada kita. Orang yang menuntut ilmu itu selalu mendoakan pada kita. Kalau kita tahu malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling ramai, tak terkira banyaknya. Kita tengok berapa bilion manusia di dunia. Bayangkanlah, malaikat ni lebih ramai daripada kita lagi. Selalu mendoakan kepada kita. Dan tak tu juga. Kalau kita tengok anak murid, kalau bersalam dengan orang yang belajar, anak-anak yang belajar di sekolah, di pondok dan sebagainya, bersalam pun Allah dah haramkan orang yang bersalam tu dengan murid, dengan orang yang belajar itu. Allah haramkan orang yang bersalam dengannya itu akan api neraka Jahannam. Masya Allah. Bersalam saja. Itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dan kita tengok yang keenam. Barang siapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan api neraka baginya. Contoh, kalau kita ada duit, kita sedekahkan kepada orang yang susah, orang yang belajar di tahfiz, orang yang belajar mana-manalah, tak kira di sekolah agama, orang yang menafkahkan, memberi pertolongan itu kepada orang yang murid ataupun itu, akan diberikan ganjaran dia. Allah akan beri kelepasan daripada api neraka. Masya Allah, tengok. Sebab itulah ganjaran orang yang menuntut ilmu ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, kalau seseorang itu meninggal dunia ketika dia menuntut ilmu, orang yang datang untuk solat jenazahnya juga akan diampunkan dosanya. Sebab tu ganjarannya besar sangat. Orang yang datang untuk solatkan jenazahnya sahaja akan diampunkan dosa-dosanya. Yang ke-8, malaikat juga akan mendapatkan membuka sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita tahu malaikat tadi ialah makhluk Allah yang paling ramai daripada manusia. Dia ada orang yang menuntut ilmu, dia akan mendoakan dia. Sebab itulah dalam majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah di surau, di mana-mana saja melalui YouTube dan sebagainya, orang sanggup pergi menuntut ataupun mendengar ceramah. Sebab apa? Ceramah ataupun majlis ilmu adalah taman-taman syurga. Sebab tu apabila ada taman-taman syurga, maka Allah utuskan malaikat-malaikat untuk bersama kita. Itu adalah ganjaran-ganjaran yang
besar Allah berikan kepada kita dalam menuntut ilmu. Barakallah. Tabarakallah. Banyak sangat kelebihan yang diberikan oleh Subhanahu Allah Ta'ala kepada kita. Lebih-lebih lagi kita menuntut ilmu agama. Bukan ilmu agama saja, menuntut ilmu akhirat, ilmu dunia pun diberikan ganjaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita berilmu, kita akan memberikan manfaat kepada orang lain. Apabila kita ada ilmu, kita dapat memberi pertolongan kepada orang lain. Insya-Allah itu adalah ganjaran yang besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan kalau lebih-lebih lagi orang yang menuntut ilmu di pondok-pondok, orang yang menghafaz Al-Quran. Tengok, orang yang menghafaz Al-Quran ni Allah berikan ganjaran kepada dia adalah ganjaran yang sebesar-besarnya menghafaz Al-Quran ni. Apabila dia meninggal, mayatnya tidak reput. Ini banyak dibuktikan di dunia. Masya Allah, tengok ada di Indonesia gitu, Ustaz dengar ceramah, kubur tu terpaksa dialihkan. Apabila dialihkan kubur tu, Masya Allah, mayatnya, jasadnya tidak reput seperti dia baru meninggal semalam. Masya Allah, itu adalah ganjaran yang besar Allah kurniakan kepada kita, orang yang berilmu. Setakat itu saja, insya-Allah. Di lain kali kalau diberikan ruang dan masa, insya-Allah kita dapat bersua lagi. Hanya setakat itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dapat dikongsikan bersama untuk diri saya sendiri dan dapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Dengan itu, setakat ini saja saya berikan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua atas perhatian. Barakallah.